Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mendatangkan kita ke dalam sebuah majlis. Moga-moga Allah taala masukkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah mengurniakan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang membawa kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersungguh-sungguh mengajak manusia kepada Allah, dan dengan dakwah baginda kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ada bercakap mengenai perkara perhiasan. Biasa ada seorang, apabila seorang itu memiliki rumah, maka rumah itu akan menjadi indah, lebih lagi berseri dengan adanya perhiasan. Maka seseorang itu ada pakaian, maka pakaian itu merupakan perhiasan. Begitulah, mana-mana tempat ada perhiasan, maka seseorang itu juga perlu ada perhiasan. Antara perhiasannya itu adalah perhiasan takwa pada dirinya. Namun Al-Imam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ada menyatakan bahawa ada 8 perkara yang merupakan perhiasan bagi 8 hal yang lainnya. Maka yang pertama, menahan diri tidak meminta-minta adalah perhiasan kepada sifat kefakiran. Orang-orang yang fakir ini menahan diri tidak meminta-minta, itu adalah jalan yang baik. Dan para sahabat, ramai di kalangan para sahabat yang tidak memiliki harta yang banyak. Namun dengan sifat ifah, sifat menahan diri inilah yang menyebabkan orang-orang memandang mulia kepada dia. Disebut di dalam Al-Quran, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Menyangka orang-orang yang tidak mengetahui dia termasuk di kalangan orang kaya disebabkan sifat ifah, sifat menahan diri daripada meminta-minta. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, pemberian berharga bagi orang mukmin di atas muka dunia ini adalah kefakiran. Fakir dengan arti kata tidak berhajat kepada orang lain, tidak meminta-minta kepada orang lain, merasa cukup dengan apa yang ada, tidak berangan-angan dengan apa yang tiada. Maka hidup dia dalam keadaan seadanya kerana kefakiran mereka itu fakir kepada Allah Ta'ala. Wallahu ghaniyun wa antumul fuqara. Allah Ta'ala lah yang kaya, kamu semua dalam keadaan fakir. Maka seorang yang menjadi hamba kepada Allah Ta'ala, hendaklah dia duduk dalam fakir. Apa maksud duduk dalam fakir? Merasa tidak memiliki. Ada harta, merasa tidak memiliki harta. Harta itu digunakan sekadar untuk dirinya dan ahli keluarga, yang dilebihnya digunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada amal, sembahyang banyak, beribadat banyak, baca Quran banyak, tapi tidak merasa orang yang soleh, merasa dia banyak lagi kekurangan, tidak memandang kepada amalnya, maka hilang sifat bangga dalam dirinya dengan beramal. Kalau seseorang itu memandang kepada dia memiliki, maka ketika dia merasa dia memiliki, saya banyak baca Quran, saya banyak infak fisabilillah, saya banyak begini, nanti hilanglah sifat fakirnya kepada Allah, akan timbul sifat bangga yang lebih teruk lagi membawa kepada sifat sombong. Maka pemberian yang berharga bagi orang mukmin adalah merasa tidak memiliki apa-apa. Maka perhiasan bagi orang yang kefakiran ini tidak meminta-minta dari segi
dari segi harta dia fakir, dia tidak meminta-minta. Namun dia kefakirannya itu, kemiskinannya itu tidak menghalang dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak juga membawa kepada dia hasad kepada orang yang kaya. Kerana memahami Allah Taala telah berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami telah membahagikan bahagian-bahagian mereka masing-masing. Allah yang membahagikan, orang ni jadi kaya, orang ni jadi miskin, orang ni jadi alim, orang ni jadi tidak alim. Orang ini soleh, orang ini tidak soleh. Yang tidak soleh Allah Ta'ala pilih pula. Orang ini ahli taubat, menjadi orang yang taubat. Orang yang soleh dipilih pula. Orang ini menjadi ahli Quran. Orang ini menjadi ahli zikir. Maka orang yang jahil pula dipilih lagi. Orang ini orang yang suka berhampiran dengan orang soleh. Orang ini orang yang pergi ke masjid. Orang ini orang yang suka pergi belajar. Semua ada bahagian masing-masing. Allah Ta'ala maha baik, Allah Ta'ala maha adil, Allah Ta'ala maha bijaksana. Maka perhiasan yang pertama, kefakiran tidak meminta-minta. Yang kedua, syukur. Bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Bersyukur adalah perhiasan kepada segala kenikmatan. Nikmat yang Allah bagi tidak bersyukur, maka bagaikan kenikmatan itu bagaikan tidak ada perhiasan. Maka perhiasan bagi orang yang mendapat nikmat itu adalah bersyukur. Dan bersyukur itu adalah ikatan kepada nikmat itu sehingga nikmat itu tidak lari kerana diikat dengan sifat syukur. Bahkan dengan bersyukur juga Allah menambahkan lagi akan nikmatnya. Firman Allah Ta'ala dalam suratul Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kamu bersyukur dengan nikmat aku, maka aku tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya engkau kufur kepada nikmatku, maka ingat azab Allah Ta'ala begitu pedih. Seperti bagaimana contoh kufur dengan nikmat, yakni Allah memberi kesihatan, kita tidak beribadah. Allah memberi harta yang banyak, kita tidak beribadah, tidak membayar zakat, kita tidak menginfakkan harta pada jalan Allah. Maka apabila Allah memberi nikmat, maka dia tidak menggunakan nikmat pada jalan yang Allah redha, maka jadilah dia orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur ini merupakan penyebab seseorang itu mendapat keberkatan di dalam hidup. Ziyadatul khair, bertambah kebaikan dengan sebab keberkatan disebabkan sifat syukur yang ada dalam dirinya. Dan nikmat itu kalau dia mensyukuri nikmat, Allah menambah akan lagi nikmatnya. Kalau dia mensyukuri nikmat, Allah redha di atas nikmat yang dia beri kepada hamba-Nya. Maka rugi dan bahaya apabila Allah memberi nikmat lalu dia tidak menggunakan nikmat pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah nikmat kesihatan untuk beribadat. Gunakanlah nikmat harta benda yang banyak untuk bersedekah. Gunakanlah nikmat ilmu dengan beramal pada ilmu tadi. Maka apa-apa nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita, ingat itu semua datang daripada Allah, bukan daripada kita. Semuanya daripada Allah dan Allah melihat Allah memberi nikmat ini, maka ke mana kamu gunakan akan nikmat itu. Maka apabila digunakan pada nikmat itu pada jalan yang Allah redha, maka Allah akan mengasihi sang hamba tadi. Berjalanlah sang hamba tadi di atas muka dunia dalam keadaan mendapat pandangan rahmat Allah Ta'ala, menggunakan nikmat dalam keadaan Allah meredainya. Maka jadilah kita orang yang bersyukur di atas nikmat Allah. Namun Allah Ta'ala menyatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Maka sedikit daripada hamba-hamba aku yang bersyukur kepada Allah. Orang sehat ramai, tapi orang yang sehat pergi ke masjid tidak ramai. Orang yang akal itu waras banyak, tapi orang yang menggunakan akal belajar ilmu agama tidak ramai. Maka jadikanlah kita golongan yang mensyukuri atas nikmat Allah Ta'ala. Satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab berjalan.
Berjalan-berjalan malam-malam lihat keadaan rakyat dia. Dia khalifah, dia tengok rakyat dia, apa rakyat dia buat. Tiba-tiba dia mendengar satu rakyatnya, satu orang dari kalangan rakyatnya berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkan aku di kalangan orang yang sedikit. Lalu Sayyidina Umar merasa hairan dengan orang ini yang bermunajat, suruh masuk di kalangan golongan yang sedikit. Padahal ketika itu, masa zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, orang yang tak beriman dengan orang yang beriman ramai. Dan Islam itu tengah berkembang. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab membuka negara Islam. Maka ramai orang masuk Islam. Tengah ramai masuk Islam, dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, masukkan aku di kalangan golongan yang sedikit. Sayyidina Umar bertanya kepadanya, apa yang menyebabkan kamu berdoa masuk dalam golongan yang sedikit? Tidakkah kamu melihat golongan orang Islam itu ramai? Ya, golongan orang Islam itu ramai. Betul. Tapi tidakkah engkau mendengar firman Allah Ta'ala, wa qalilun min ibadiyasy syakur? Sedikit sahaja daripada hamba Allah Ta'ala yang bersyukur. Maka minta masuk golongan yang sedikit adalah golongan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apa-apa nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita, maka hendaklah kita mensyukuri nikmat tersebut. Kerana sesungguhnya nikmat yang kita syukuri ini akan mendapat balasan yang baik. Apa contohnya? Satu orang hamba Allah yang soleh, lalulah dia ini duduk atas muka dunia beribadat pada Allah, terkenal dia orang yang soleh. Lalu sampai satu peringkat, Allah Ta'ala beritahu kepada malaikat, sudah masanya untuk dia ini wafat, meninggal dunia. Maka diperintahkan malaikat untuk mencabut nyawanya. Maka malaikat itu menjalankan tugas, la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah ingkar perintah Allah, maka malaikat pun nak cabut nyawanya. Ketika nak cabut nyawanya, dicabut ikut anggota tak mampu. Nak cabut roh keluar ikut lidah tak boleh. Cabut ikut mata tak boleh. Cabut ikut telinga tak boleh. Nak cabut roh nak keluar ikut tangan pun tak boleh. Nak keluar ikut kaki pun tak boleh. Malaikat merasa hairan, ya Allah, engkau lebih mengetahui akan hal hamba-Mu. Sedangkan aku nak mencabut nyawanya tidak boleh keluar, nyawanya, rohnya tidak dapat keluar. Lalu diberitahu, tahukah kenapa tidak mampu, tidak boleh cabut rohnya itu? Kerana sesungguhnya bagaimana kamu ingin mencabut rohnya ikut lisannya, ikut lidahnya. Lidahnya digunakan untuk berzikir pada Allah. Matanya memandang kepada kebesaran Allah. Telinganya mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala. Tangannya itu memberi manfaat kepada orang lain. Kaki pergi kepada tempat-tempat yang baik. Maka cabutlah rohnya ikut ubun-ubun kepala. Tempat hamba itu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka keluarlah roh sang hamba yang soleh ini dalam keadaan Allah meredainya. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Kita diberi kesihatan. Alhamdulillah, dengan kesihatan kita belajar. Dengan kesihatan kita ini hadir ke masjid. Dengan kesihatan kita mendengar kuliah agama. Dengan kesihatan kita sembahyang awal waktu. Awal waktu kita sembahyang. Dengan juga kesihatan kita sembahyang berjemaah. Moga-moga termasuk di kalangan orang yang bersyukur kepada Allah. Maka itu perhiasan orang yang beriman, mensyukuri di atas nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan. Dan yang ketiga, sabar merupakan perhiasan bagi setiap ujian dan juga cobaan. Allah menguji kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala menciptakan kamu hidup mati. Allah menciptakan kehidupan, kematian. Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Siapakah yang paling baik amalannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sabar itu sebagai perhiasan bagi segala ujian. Bermakna seorang itu tidak akan dapat lari daripada ujian. Semua manusia akan diuji oleh Allah Ta'ala mengikut kadar masing-masing, mengikut iman masing-masing. Maka kita mungkin memahami, bila kita iman tinggi, selamat kita daripada ujian. Atau ujian kita sedikit. Tidak, bukan begitu.
Ramai manusia lari daripada ujian, tak dapat lari daripada ujian, tak dapat lari daripada cubaan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka sabar. Sabar ini ada 4 peringkat. Sabar yang pertama adalah sabar daripada buat taat. Sabar buat taat, yakni kita kadang-kadang menghadapi perlawanan dalam jiwa kita, sifat malas. Lalu kita sabar, teruskan melakukan amal ibadah kepada Allah. Sabar di dalam ibadah. Mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan ibadat. Maka ibadat memerlukan kesabaran. Kalau tak dapat, tidak ada kesabaran, ibadat itu tidak sempurna. Tidak ada kesabaran, ibadat itu tidak akan berjaya istiqamah dalam melakukan amal ibadah kepada Allah. Maka ini sabar. Sabar lebih naik lagi, peringkat lebih tinggi lagi. Sabar di atas maksiat. Menahan diri supaya tidak melakukan maksiat. Yang ini kita kalah. Yang ini kita lemah. Kerana sesungguhnya kita ini sering kali jatuh kepada maksiat. Hanya Nabi memberitahu, wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha. Kalau kamu jatuh kepada maksiat, kalau kamu jatuh kepada kesalahan, jangan biarkan diri berterusan di dalam maksiat. Jangan biarkan diri berterusan di dalam kejahatan. Wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamha, serta buat kebaikan segera agar dapat terhapus segala kejahatan yang telah kita lakukan. Maka sabar peringkat kedua, sabar daripada maksiat. Yang ketiga, tinggi lagi peringkat sabar. Sabar daripada musibah. Kita kena sabar, boleh jadi sabar dengan orang yang paling kita sayang. Kematian orang yang paling kita sayang. Kehilangan harta benda kita. Yang kita kumpul-kumpul tiba-tiba kehilangan dengan cara banjir, kebakaran, kecurian dan seumpamanya. Ataupun ditimpa ujian sakit. Yang selama ini kita sihat tiba-tiba sakit. Ada orang yang boleh berjalan, tak boleh jalan. Yang boleh lihat, tak boleh lihat. Boleh dengar, tak boleh dengar. Semuanya itu ujian daripada Allah. Dan ujian ini sebenarnya ada hikmah di sebaliknya. Maka 3 ujian ini besar. Maka orang akan nampak 3 ujian ini. Bila selepas selesai 3 ujian ini, ibadat sentiasa buat. Maksiat berjaya ditinggalkan. Dapat musibah, tetap tenang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalulah jangan lupa, setelah dia sabar, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang sabar. Setelah dia sabar, Allah beri nikmat beri ke dia, maka orang lupa yang keempat. Apa dia? Sabar di dalam nikmat. Sabar dalam nikmat. Sebab apa? Sebab ramai juga orang yang diberi nikmat lalu lalai kepada Allah Ta'ala. Orang yang diberi nikmat, mungkin nikmat kekayaan, tapi ke mana perginya? Oh, tidak ada ke masjid. Ini contoh. Ataupun nikmat kesihatan. Allah memberi kesihatan pada dia. Pergi mana dia? Tidak ada di masjid. Tidak ada tempat ibadat. Ini terbukti bagaimana Allah memberi nikmat kepada Nabi Allah Sulaiman. Sudah tidak akan ada dan tidak akan ada selama-lamanya kerajaan yang sebesar Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman minta dengan Allah, jangan ada lagi kerajaan sebesar dia lagi. Lepas pada dia tidak ada lagi kerajaan yang sebesar dia. Nabi Allah Sulaiman tahu berat ujian ini. Bukan Nabi Allah Sulaiman nak ke dia seorang je, supaya orang lain jangan mengatasi dia. Tidak. Tapi Nabi Allah Sulaiman mengetahui betapa berat ujian mendapat kerajaan yang begitu besar. Kerajaan Nabi Allah Sulaiman bukan manusia sahaja. Binatang-binatang semua duduk bawah dia. Dia boleh arah burung, dia boleh arah binatang-binatang. Semua, hatta semut sekalipun. Besar tidak besar. Bukan binatang saja. Bahkan Nabi Allah Sulaiman boleh arah jin-jin. Siapa yang boleh angkat singgasana Balqis datang ke sini? Maka jin-jin pun duduk bawah dia. Bukan saja manusia, bukan saja binatang, bukan saja jin. Bahkan kerajaan sampai boleh menguasai angin. Boleh arah angin tolak sana, tolak sini. Semua di bawah kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Terkejut manusia tengok, Allah, hebat Nabi Allah Sulaiman.
lalulah dia ditanya pada Nabi Allah Sulaiman tentang kerajaannya. Apa Nabi Allah Sulaiman mengatakan? Nabi Allah Sulaiman mengatakan bahawa haza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru an akfur. Ini semuanya bukan milik aku. Ini semua adalah kelebihan Allah. Ini semua milik Allah. Ini adalah kelebihan Allah Ta'ala. Dan Allah memberi kelebihan-kelebihan ini kepada aku. Liyabluwani, untuk menguji aku. Liyabluwani aashkuru an akfur. Sama ada aku menjadi orang yang bersyukur kepada Allah ataupun aku kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bermakna apa? Bermakna dalam nikmat itu ujian juga. Saya alhamdulillah, saya sihat, rezeki pun Tuhan bagi ada, anak-anak pun alhamdulillah juruh belaka. Rasa selamat, rasa tidak ada apa-apa ujian. Ujian di dalam nikmat itu ramai orang lalai. Maka nak tengok adakah aku bersyukur kata Nabi Allah Sulaiman ataupun aku kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam keadaan macam itu, Nabi Allah Sulaiman sesibuk macam mana dia ini, sebesar macam mana kerajaan dia, Nabi Allah Sulaiman adalah seorang hamba Allah, seorang rasul, seorang nabi yang tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikatakan bahawa Allah Ta'ala menunjukkan contoh bahawa Nabi Allah Sulaiman itu seorang hamba yang bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kesabaran merupakan kenderaan yang tidak pernah tersesat dan terjatuh. Kata Sayyidina Ali, kesabaran merupakan kenderaan yang tidak pernah tersesat dan tidak pernah terjatuh. Maknanya apa? Orang yang duduk di dalam sabar ini orang yang selamat. Orang yang duduk dalam sabar, orang yang dipandu oleh Allah Ta'ala. Innallah ma'as sabirin. Allah Ta'ala bersama dengan orang yang sabar. Sedangkan qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada, adalah pedang yang tidak pernah tumpul dan tidak pernah berkarat. Hebat kata-kata Sayyidina Ali ini. Apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali mengatakan kesabaran merupakan kenderaan yang tidak pernah tersesat dan terjatuh. Sedangkan qanaah merupakan pedang yang tidak pernah tumpul dan berkarat. Maka disuruh kepada kita memahami bahawa bila ada ujian, ujian itu merupakan perhiasan bagi orang yang sabar. Dan yang keempat tawadhu'. Sifat tawadhu' adalah perhiasan bagi sifat kemuliaan. Bila Allah memberi kepada dia kedudukan yang tinggi, boleh jadi orang itu mempunyai pengaruh ramai, boleh jadi orang itu mempunyai kerajaan yang besar, ataupun mempunyai pangkat yang besar, harta yang banyak, ilmu yang tinggi, maka itu semua tidak ada nilai seandainya tidak ada sifat tawadhu'. Seandainya tidak ada sifat tawadhu'. Tapi bila ada sifat tawadhu', dia tinggi di sisi Allah Ta'ala. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Siapa yang merendahkan diri, Allah angkat dia. Tapi barang siapa yang meninggikan diri, Allah jatuhkan dia. Maka bila saja tidak ada sifat tawadhu', apa yang dia ada? Dia ini ada ilmu tinggi, hebat ilmu, pandai membahas kitab, boleh menjawab segala persoalan. Tetapi bila tidak ada sifat tawadhu', akulah orang yang paling hebat, Allah jatuhkan dia. Ada satu orang ulama sangat hebat, alim besar dia. Dan persoalan dia itu bukan ditanya oleh orang-orang awam, hatta ditanya oleh ulama-ulama. Hatta ulama-ulama yang pening tidak dapat menyelesaikan masalah, tanya pada dia, dia boleh menjawab dengan mudah. Dan tidak ada persoalan kecuali semua dia dapat jawab. Kata guru saya menceritakan kisah ini, seorang ulama yang bernama Syekh Zakaria Al-Ansari yang terkenal dengan Syekhul Islam. Alim, sangat alim. Ulama itu murid-murid dia. Maka dia boleh satu hari ketika itu ulama-ulama ramai bertanya soalan pada dia, dapat jawab dengan mudah. Dia tersalah. Biasalah manusia kan dia ada sikap salah. Tapi saya nak bagi tahu, kalau kita melihat orang yang alim ada tergelincir perkataan dia, tersalah dia, maka jangan melupakan kebaikan dia yang banyak.
Jangan melihat kepada tu, yalah hari tu ada salah. Perang Uhud, tenteranya adalah 313. Salah tu, perang Badar. Mari jumpa Ustaz, salah Ustaz tu. Maknanya, tak boleh beza, jangan begitu. Tergelincir tu kadang-kadang tertukar, tersalah tu. Tak pernah pun Syekh Zakaria kata macam tu, tak pernah. Satu hari tersalah. Tersalah apa? Kamu tanyalah soalan, aku boleh jawab belaka. Itu perkataan dia, lebih kurang begitulah. Dia tak pernah pun sombong, dia memang orang tawaduk, tapi hari itu dia tersalah. Bila mana soalan yang bertubi-tubi dan soalan yang tinggi-tinggi dijawab dengan hujah-hujah, akhir sekali ulama bertanya, tersalah dia. Boleh jawab belaka. Mau boleh tanya, aku boleh jawab. Apa yang berlaku tanpa disedari, datang satu orang yang tidak dikenali. Bertanya soalan pada dia, mungkin dia boleh jawab ketika itu, tapi dia terdiam. Dia menangis. Lalu orang itu lari, menghilangkan diri. Ya Syekh, limaza tabki? Wahai Tuan Guru, kenapa engkau menangis? Aku didatangi satu orang. Setelah dia bertanya soalan kepadaku, baru aku sedar aku telah tersalah cakap. Mungkin dia boleh jawab. Mungkin dia boleh jawab ataupun tak boleh jawab, Allah Alam. Tapi dia tak jawab soalan itu. Dan orang tu tak dengar jawapan, orang tu terus lari. Dia tapi menangis. Aku menangis bukan kerana aku tak boleh jawab. Aku menangis bukan kerana apa? Aku menangis kerana aku tersalah cakap. Maknanya bukan tak boleh menangis kerana tak boleh jawab, tapi menyedari kesilapan aku, tersalah cakap. Sehingga aku mengatakan aku boleh menjawab segala persoalan. Itu orang-orang soleh. Kalau orang-orang soleh ini Allah Ta'ala pelihara dia. Dia manusia, ada tergelincir. Kalau orang-orang ulama-ulama besar dia tergelincir, orang macam kita bukan gelincir, rebah nungging tu. Banyak. Tapi macam mana? Ingat kesalahan orang-orang yang alim, dia itu tergelincir bagaikan penunggang kuda yang mahir, namun terjatuh juga sekali daripada kuda dia. Adakah dia jatuh daripada kuda itu kita kata, oh sudah tidak mahir? Dia tetap penunggang kuda yang mahir. Maka ada sifat tawadhu. Imam Malik bin Anas, pengasas mazhab Maliki. Imam Malik bin Anas, ulama Madinah yang Nabi sebut dalam riwayat Tirmizi, ilmu ada pada orang Madinah, itu Imam Malik. Lalulah Imam Malik ini ditanya soalan-soalan, banyak ditanya soalan. Imam Malik jawab, la adri, aku tak tahu. Aku tidak tahu. Kamu imam tak tahu. Aku bagi tahu orang lain kata Imam Malik tak boleh jawab. La adri, tak jawab, aku tak tahu. Nak panggil aku imam tak tahu pun tak apa. Al-imamu la adriyah. Panggil imam tak tahu pun tak apa. Kenapa? Kerana Imam Malik kalau dia nak cakap, kadang-kadang dia takut. Takut tersalah, takut. Lantaran takut dia kepada Allah, sampai tak berani nak jawab semua soalan. Di samping sifat tawaduk yang ada pada dirinya. Maka perhiasan orang yang ada keunggulan, perhiasan orang yang ada keluhuran ataupun orang yang ada kemuliaan, perhiasan dia adalah sifat tawaduk. Sifat tawaduk. Maka bila ada sifat tawaduk dalam dirinya, inilah perhiasan yang sebenarnya, dan sifat tawaduk ini tidak akan menjatuhkan seseorang. Bahkan sifat tawaduk itu meninggikan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah, bila ada kelebihan Allah Taala bagi, maka tawaduk tadi hendaklah dia rendah diri. Bila orang tanda orang itu rendah diri, dia tidak mencari pandangan makhluk. Dia tidak mencari pandangan manusia. Dia lebih mencari kepada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat. Yang kelima, sifat santun, lemah lembut, itu ada perhiasan ilmu. Adalah tidak wajar ilmu itu dalam kekerasan. Ilmu itu dalam keadaan sifat lembut. Tak boleh keras, bukan. Tegas dalam ilmu itu boleh. Tapi jangan membawa ilmu itu sehingga kelihatan kekerasan yang bersangatan, tidak. Sayyidina Umar itu tegas orangnya. Maknanya
namun satu ketika dia lembut, melambangkan keilmuan yang ada pada seseorang. Baik, sebab itu dikatakan bahawa ilmu itu datang daripada 3 huruf, ain lam mim. Ilmun, ain lam mim. Apa makna ilmun? Ain itu bermakna aliyah, ketinggian. Ilmu itu lebih tinggi. Ilmu itu yang menyebabkan orang itu tinggi di sisi Allah. Tidakkah kita mendengar firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat orang yang beriman di kalangan kamu dan orang yang mempunyai ilmu beberapa darjat. Allah mengangkat orang yang mempunyai ilmu. Maka bila Allah angkat, maka kedudukannya tinggi di sisi Allah. Sebab itu ilmu datang daripada 3 huruf. Ain bermakna aliyah, ketinggian. Tapi mencari tinggi di kalangan makhluk dengan ilmu adalah sifat tercela. Sehingga Imam Al-Ghazali sebut di dalam kitab Bidayatul Hidayah, jangan kamu menuntut ilmu untuk mencari pandangan orang. Aku kena belajar ilmu, aku kena kaji bab ni. Nanti aku cakap, nanti orang terkejut, kata. Orang tercengang, orang akan memandang aku, orang akan mulia aku. Imam Ghazali larang, jangan kamu cari ilmu supaya orang memandang kamu. Carilah ilmu agar orang itu ingat kepada Allah. Carilah ilmu agar sampaikan ilmu biar orang ingat pada Allah. Cari ilmu supaya kita ini hati ingat, takut kepada Allah Ta'ala. Lagi tak takut, tidak ada ilmu. Selagi tidak takut, tidak ada ilmu. Inna ilma laisa bikasrati qira'ah. Inna ilma laisa bikasrati riwayah. Inna ilma laisa bikasrati dirayah walakinna ilma nurun yakzifuhu Allah bi qulubihim. Ilmu ni bukan kerana banyak baca. Ilmu ni bukan banyak cerita, bukan banyak kaji. Akan tetapi walakinna ilma nurun yakzifuhu Allah bi qulubihim. Akan tetapi ilmu adalah cahaya yang Allah Ta'ala campakkan di dalam hati orang yang diberi ilmu tadi. Maka dikatakan bahawa sifatnya lembut, ain, aliyah, lam, latif, yakni latif bermakna lembut. Maka sifat orang yang ada ilmu ada sifat kelembutan. Kelembutan dalam menyampaikan ilmu, kelembutan dalam berdakwah. Ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kamu serulah manusia pada jalan Allah Ta'ala bil hikmah, dengan bijaksana. Dengan bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik, dengan peringatan-peringatan yang baik. Maka itulah dikatakan ilmu ini merupakan perhiasan latif. Adapun min mulkun, bagaikan orang yang ada kerajaan. Orang yang ada ilmu bagaikan orang yang ada kerajaan. Maka murid-muridnya bagaikan rakyat dia. Itu gambaran dia. Baik. Dan yang keenam, dikatakan bahawa yang keenam ini diceritakan rendah hati. Rendah hati merupakan perhiasan bagi pelajar. Orang-orang yang belajar ini, maka dikatakan rendah hati ini perhiasan bagi pelajar. Maka termasuk juga pelajar ini orang yang sentiasa menyerahkan dirinya dengan gurunya. Orang yang mari belajar benar-benar dia lapangkan dadanya untuk ambil ilmu. Orang yang mari belajar betul-betul dia merasa dirinya jahil untuk memperbaiki diri dia. Orang yang mari belajar ini dia nak tahu apa yang dia tak tahu. Jangan ingat, jangan mari belajar adalah tujuan untuk mencari kesalahan guru, tidak boleh. Jangan mari belajar adalah untuk maknanya melihat ke kesalahan orang. Maka melihat kepada diri sendiri. Ini sahabat Nabi, dia belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, saya ini kalau duduk dalam majlis ilmu Rasulullah, duduk dalam majlis, bila saya ini duduk dalam majlis ilmu, mari mikir dalam hati. Balik nak main tahajud lah. Main mikir. Balik lagi nak baca Quran lah. Balik lagi nak zikir lah. Balik lagi nak buat ibadat. Ini bagus. Ini kesan belajar ilmu. Tapi ya Rasulullah, bila saya balik, saya dah jumpa anak-anak dok main tarang. Dak buat sekarang yang saya niat. Mau niat tu siapa rumah? Dak jadi sekarang.
Ada riwayat sampai sahabat dikata, aku ni munafik dah kata. Kenapa? Depan Rasulullah dalam hati semangat. Baik tak jadi. Rupanya benda ni sahabat Nabi berlaku dah gitu. Kalau sahabat Nabi berlaku gitu kita, kau lagi. Kata nak balik baca Quran dan jumpa kedai kopi dan jumpa saya mau tak jadi sekarang. Itu tanda apa? Tanda ada iman, tapi iman itu lemah. Bukan tak ada iman, tapi hanya iman itu lemah. Jadi orang-orang itu bila sikap seorang pelajar itu dikatakan bahawa dia hendaklah rendah hati, berlapang dada dan juga sentiasa bersikap ataupun inginkan mendapatkan ilmu dengan cara yang baik. Seorang yang duduk dengan seorang pelajar dia kena ada 4 perkara. Yang pertama, dia kena ada taat pada perkara yang baik. Perkara yang baik, taat. Yang kedua, kalau boleh, dia ada khidmat kalau boleh. Yang ketiga, dia kena ada adab. Adab dengan guru, adab di dalam belajar dengan guru dan seumpamanya. Yang keempat, dia ada kasih. Jangan benci. Kalau mari benci, dia tak jadi, tak dapat masuk ilmu. Dia tak dapat masuk ilmu. Kalau timbul saja kebencian, tak boleh belajar dengan dia, kena belajar dengan orang lain. Supaya apa? Supaya bila kita belajar nanti, bila ada kecintaan, ada adab, ada akhlak, mudah dapat ilmu. Mudah dapat ilmu. Maka ini perhiasan orang-orang yang belajar. Dan disebut dalam sebuah riwayat bahawa pernah ada seorang perempuan tawanan berkata kepada Nabi, wanita yang ditawan berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata, siapakah kamu? Dia tak kenal Rasulullah. Siapakah kamu? Bukan, dia tanya Rasulullah, Rasulullah tanya dia, salah. Rasulullah tanya, siapakah kamu? Lalu wanita itu menjawab, saya adalah putri kepada seorang lelaki yang pemurah, iaitu bernama Hatim. Lalu Nabi bersabda, hendaklah engkau mengasihi orang yang mulia, mengasihi kaum yang mulia. Hendaklah anda mengasihi orang yang mulia, lalu jatuh terhina. Kasihilah orang yang kaya, yang jatuh miskin. Kasihilah orang alim yang disisiakan di antara orang yang bodoh. Nabi mengatakan yang ketujuh, hendaklah kita mengasihi orang-orang yang lemah. Mengasihi orang-orang yang lemah ini adalah satu perhiasan di kalangan orang-orang yang mendapat kebaikan di sisi Allah. Nabi kata, beberapa golongan hendaklah kamu, orang-orang mulia jatuh hina, kamu kena kasih dia. Orang-orang kaya jatuh miskin, kasihkan dia. Dan orang-orang alim disia-siakan, ditinggalkan oleh orang-orang yang bodoh, maka hendaklah kamu muliakan dia. Baik. Orang alim ditinggalkan oleh orang-orang yang tidak, orang yang bodoh, orang tidak mau belajar. Dahulu ada satu orang ulama. Ini alim dia. Alim dia balik belajar, dia pun nak mengajar orang kampung dia. Dia mengajar orang kampung dia, tapi orang kampung dia tak nak dengar. Mula-mula ramai, lama-lama sehari tak ada. Tinggallah seorang belajar dengan dia. Hak tinggal seorang ni nak lari juga. Lama-lama tinggal. Lari. Tinggal tok guru tu seorang. Tak ada orang nak belajar dengan dia. Apa yang dia buat? Dia tetap baca kitab. Muka surat 13 baca. Tak ada orang seorang. Mengajar-ngajar tanya faham tak? Dia tanya faham tak? Dijawab oleh kambing kat bawah dia. Baik jawab. Tak ada, tak apalah. Kambing lah. Dia setiap kali dia mengajar, kambing tu ada. Kambing tu ada. Meninggallah dia. Bila meninggal orang alim ini, diambil kambing tadi, disembelih. Disembelih lah. Kebetulan mungkin nak buat jamu ke apa-apa, dilapah kulit. Bila lapah kulit, tengok dekat kulit kambing ada tulisan Arab. Tulisan Arab. Berkatnya orang alim ni dia mengajar kambing sampai lekat kat kulit. Kat kulit. Ada tulisan Arab. Tengok-tengok, ini macam tulisan ni daripada kitab ni. Tengok-tengok, ya sungguh kitab yang diajar oleh ulama. Lalu orang berkata, orang kampung kata, alangkah ruginya kami. Masa orang alim ada dahulu, masa dia hidup, kami tidak belajar dengan dia. Tapi hari ini baru kami tahu orang ini penuh dengan keberkatan.
Maka sebenarnya orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Ta'ala, orang yang menyampai ilmu dan seumpamanya, kemuliaan ini bukan duduk kepada orang yang ramai. Orang yang ramai mungkin dia dapat kemuliaan. Orang yang tak ramai pun mungkin dia dapat kemuliaan. Kemuliaan itu bukan duduk pada orang ramai. Kemuliaan itu pada ilmu yang diamalkan. Dulu begitu. Ada satu orang ulama. Satu orang ulama ini, dia mengajar ramai anak murid. Datang satu ulama muda mengajar buku pengajian. Anak murid dia ni lari kepada ulama muda. Tinggal seorang saja. Dia mengajar. Hari sekali meninggal dua-dua. Ulama muda meninggal, ulama yang tua ni pun meninggal. Seramai-ramai anak murid ulama muda, tak ada seorang boleh ganti. Yang tinggal, ni anak muridnya seorang je. Ni lah seorang jadi tok guru besar mengajar yang lain. Lalu berkata, kemuliaan ilmu kan bukan duduk pada yang ramai. Duduk kepada ilmu yang diamalkan. Lalu kata dalam hadis ini mengatakan bahawa kamu muliakan orang-orang alim yang ditinggalkan. Kamu muliakan orang-orang kaya yang jatuh miskin. Kamu muliakan orang-orang mulia yang jatuh hina. Boleh jadi mereka itu kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-8. Yang ke-8, jangan kamu ini menyebut-nyebut kebaikan. Jangan kamu menghitung-hitung pemberian. Jangan kamu menghitung-hitung pemberian merupakan perhiasan bagi orang yang melakukan kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang kita buat, sama ada kita beri pada orang, kita beri harta, kita beri pertolongan dia, kita tolong dia, kita bagi nasihat dia, segala pemberian kita kepada orang lain, jangan kamu sebut. Jangan kamu sebut, jangan kamu ungkit, jangan kamu cerita. Orang yang bersedekah, jangan ungkit tentang sedekah. Sebab itu kata Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, ibadat itu mudah nak diamalkan, tapi kadang-kadang ibadat itu juga mudah hilang. Baik, satu orang dia tolong satu orang hamba Allah. Orang ini miskin, susah. Dia pun orang tu datang jumpa dia. Tak apalah, saya tolong kamu. Saya akan bantu kamu sampai kamu senang. Kita pun bantulah dia sampai dia senang. Senang sungguh dia. Kita pun tak apalah, alhamdulillah tengok dia senang. Satu hari sampai masa dia lupa kita. Dia lupa kita. Dia pun tak ingat dah kita. Kita pun dapat tahu begitu rasa nak marah. Lalu kita berkata, dulu ingat tak? Masa mu susah, akulah yang tolongmu. Akulah yang tolongmu. Ataupun kita tak khabar ke dia, kita khabar ke orang lain. Oh, dia tu senang dah lah ni. Dulu dia susah, kitalah yang tolong. Tapi lah ni dia senang, dia lupa kita. Kata Imam Al-Ghazali, ibadat kamu yang 10 tahun itu, yang kamu buat tu, dengan hari ini ucapan kamu boleh terbatal ibadat kamu itu. Kebaikan-kebaikan kamu. Sebab itu, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu ini batalkan sedekah-sedekah kamu, perbuatan-perbuatan baik kamu dengan manni wal adza. Manni ni ungkit-ungkit, adza wa nyakit hati. Wa nyakit hati. Maka dia beritahu kepada kita agar melupakan beberapa perkara. Ada 2 perkara kalau boleh kita lupa. Ada 2 perkara kita lupa, 2 perkara kita ingat. Apa 2 perkara yang perlu kita lupa? Yang pertama, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Lupakan. Lupakan. Kita buat baik ke dia, seolah-olah kita tak ada buat baik benda pun ke dia. Itu bagus. Lupakan kebaikan-kebaikan yang yang kita lakukan terhadap orang lain. Itu satu. Yang kedua ni payah kan? Yang satu ni mudah. Yang kedua apa? Yang kedua, lupakan kejahatan, kezaliman yang orang buat pada kita. Yang orang buat pada kita, mungkin buat khianat kita, mungkin dia ni buat buat fitnah kita apa. Kalau nak jadi orang soleh, 2 perkara ni yang kita kena lupa. Satu, kebaikan kita. Kita buat ibadat banyak apa, kita lupakan. Yang kedua, orang buat jahat kita, orang zalim kita, buat khianat kita, kita lupakan. Ini insya-Allah ini antara ciri orang yang soleh. Tapi 2 perkara yang mesti kita ingat, jangan lupa. Apa dia? Yang pertama, kebaikan orang pada kita, jangan lupa. Kalau kita lupa takut jatuh sombong.
Yang kedua, jangan lupa akan kematian kita. Akan kematian kita. Insya-Allah dua sifat ini, dua perkara yang kita ingat, dua perkara yang kita lupa ini akan membawa kepada kita menjadi orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebut oleh Imam Saidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai kesimpulannya mengatakan bahawa 8 perkara yang menyuruh kepada kita agar sentiasa kita ini ingat kepada Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna. Allahumma rizqna ilman nafi'an warzuqna fahman thayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.